Baik saudara, kita melihat apakah faktor yang menyebabkan kekalahan Barisan Nasional sebagai parti keramat 62 tahun menjadi parti yang meneraju kepimpinan Malaysia tetapi diambil alih oleh Pakatan Harapan pada PRU14 atau PRU14. Antara faktornya adalah kebangkitan Mahathir. Mahathir mempunyai satu kepimpinan karismatik yang digemari ataupun didokongi, disokongi dan mendapat perhatian majoriti kaum Bumi Putera. Dan ini menyebabkan Mahathir yang asalnya daripada UMNO dan Barisan Nasional telah mendapat kekuatan untuk menumbangkan Barisan Nasional apabila Mahathir keluar dan menubuhkan parti PPBM. Dan daripada situ gandingan bersama parti-parti lain seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, DAP, Amanah juga menyumbang kepada kemenangan Pakatan Harapan pada PRU14. Baik, isu berkaitan dengan faktor kedua menyebabkan PH menang pada PRU14 adalah oleh kerana skandal Wan Malaysia Dana, Barisan Nasional. Kenyataan seterusnya pembongkaran demi pembongkaran, penggunaan media untuk membongkar segala penyelewengan dalam dan luar negara melibatkan majoriti pemimpin BN telah menimbulkan satu tanggapan persepsi atau perceptions negative towards Barisan Nasional. Akhirnya BN tumbang. BN was already unpopular in GE13. Exactly. Di situ kita melihat bagaimana kerusi Parlimen 133 dapat dipertahankan. Sebelum itu kita melihat peningkatan sebelum itu, tetapi dalam PRU13 BN tidak dapat mempertahankan kerusi sebelum itu 189 dan mereka hanya mendapat 133. Seterusnya Sabah dan Sarawak saudara juga menerima tsunami kebangkitan suara keramat rakyat melalui reformasi dan mahu mengubah satu legasi kepimpinan Barisan Nasional yang telah diterjemahkan dengan satu perception dari segi media dan juga syarahan yang telah diadakan secara besar-besaran di seluruh Malaysia oleh Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan is the only real alternative to BN. Maknanya Pakatan telah menjadi satu-satunya parti yang gergasi, yang mampu menggugat BN. Kemenangan Pakatan Harapan, walaupun Pakatan menang, tetapi dilihat penjawat awam seakan-akan tidak lestari pada awal kepimpinan Pakatan Harapan, maka timbullah kenyataan-kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir dan beberapa pemimpin termasuk KSN pada ketika itu. Keywords yang selalu di-highlightkan ataupun diperkatakan adalah daulah terpendam. Daulah terpendam ini, dia adalah bagaimana penjawat awam, Federal State Local Government, mereka telah dilantik oleh kerajaan Barisan Nasional terdahulu, maka apabila berubahnya kerajaan, mereka kurang selesa dengan kerajaan pakatan. Maka kenyataan ini diperakukan oleh Tun Dr. Mahathir dan kebanyakannya pemimpin, dan mereka memujuk dan seterusnya mahukan penjawat awam, PTD officer seniors dan semua Federal State Local Government supaya delivery sistem penyampaian surat menyurat, pentadbiran tidak disabotaj, tidak ada daulah terpendam. Itu kata-kata yang berlaku pada ketika itu. Baik, kita melihat berikutan daripada mindset, kerana terlalu lama penjawat awam di bawah kepimpinan BN dan UMNO, mereka mempunyai pemikiran dan juga sistem penyampaian yang sebati dengan BN dan UMNO. Maka apabila berlaku perubahan kerajaan, di situlah dilihat kelestarian itu agak kurang kepada pakatan, maka timbul. Dan kita teruskan dengan education system, sistem pendidikan. Didapati hampir sekolah international schools, ya, hampir 170 sekolah di Malaysia. Dan dalam kalangan negara ASEAN, kita melihat Malaysia memiliki sekolah antarabangsa yang paling tinggi di kalangan negara ASEAN. Dan persoalannya ramai ibu bapa yang suka mengantar anak mereka kepada sekolah-sekolah swasta ini atau international schools. Ini menjadi satu fenomena serius kepada sekolah kebangsaan dan sekolah yang kita mahu memperkasakan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat kita. Ini saudara, kita dapat melihat cartahnya enroll in English medium international schools. Malaysia sebanyak 71,589 diikuti Thailand dan Singapura.
Baik, apa lagi isu yang membolehkan Pakatan Harapan kekalkan kuasa, ya? Di samping untuk memperbaiki penjawat awam, lestari kepada delivery sistem dan sebagainya, seterusnya melihat sistem pendidikan diperkasakan, bukan hanya merujuk kepada sistem international schools, malahan kepada sekolah kebangsaan, sekolah bistari dan sebagainya. Dan juga agenda Melayu ini, sebab kita melihat kegusaran kaum Bumiputera Melayu terhadap kebanyakan pemimpin Pakatan Harapan. Dikatakan kononnya mereka ini majoriti bukan Islam dan Melayu. Jadi ini juga memberikan satu tekanan ketakutan kerana ketua jabatan kebanyakannya dikatakan dimonopoli oleh kaum bukan Bumiputera. Dan seterusnya hak dari segi hak agama ataupun dari segi hak-hak pribumi dan sebagainya, ini juga telah pada awal kepimpinan Pakatan berlakulah pelbagai kebencian kaum dan agama disebabkan tekanan atau pelibatan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam negara. Baik, seterusnya isu-isu berkaitan dengan parti-parti yang mahu Islam itu dijaga, dipelihara dan sebagainya, maka ini juga meresahkan kaum Bumiputera Melayu. Dan bagi minoriti atau golongan-golongan kecil, parti-parti bukan Islam ataupun penduduk yang bukan Islam, rakyat, mereka juga bimbang kerana mereka menjadi rakyat serpihan maupun parti serpihan. Baik, antara faktor lain Pakatan Harapan yang sepatutnya dilihat pada ketika itu dapat meneruskan kepimpinan sehingga 2023, di mana transaksi atau transition position Prime Minister position daripada Tun Dr. Mahathir kepada Datuk Seri Anwar sepatutnya 2 tahun, tapi itu tidak berlaku, saudara. Bagaimana dalam politik Pakatan Harapan kita melihat perpecahan hearsay dan pelbagai sentimen politik yang timbul, akhirnya kita melihat Pakatan kecundang pada bulan Februari dan istana memutuskan Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri ke-8 untuk menggalas kepimpinan negara pada 1 Mac 2020. Sekarang kita melihat apa yang akan berlaku pada 2023. Sebab itu saya menyatakan, saya menyuruh kepada rakyat Malaysia, anak muda, usahawan, pegawai-pegawai kerajaan pencen swasta GLC dan juga sarjana profesor pencen yang tidak lagi bekerja, dan tuan-tuan punya minda kelas pertama, tuan-tuan intelektual, tuan-tuan you are credible genius, you have the chances to contribute to the government and to the country and also to the nation. Don't waste your time, please do something. Time to make a change. Jangan benarkan hanya golongan-golongan tertentu memonopoli ekonomi, politik, sosial, dan mereka menjadi politician bertahun-tahun, berabad-abad, berkurun-kurun dengan harta, dengan kemewahan anak, bini, isteri, mempunyai driver, mempunyai kereta, mempunyai airline, mempunyai segala pengiktirafan datuk, datin dan sebagainya. Hanya mereka yang dapat, tuan-tuan. Rakyat menjadi penyokong dan terus menyokong dan terus menyokong. Akhirnya kita berhutang sehingga akhir hayat. Anak-anak beranak kita terpaksa bayar. Tetapi orang politik ini, mereka dalam setahun 2 tahun membeli rumah cash, membayar hutang dengan cash, mereka kekal dengan pengiktirafan, mereka dihormati, mereka disanjungi, namun rakyat hanya menjadi penyokong tegar yang ekstrim yang lupa mereka juga boleh menjadi pemimpin. Sebab itu kita di Malaysia memerlukan anak muda yang berintegriti, beraccountability tinggi, credible, intelektual, berkarismatik, mempunyai first class mentality, mampu mengeluarkan dasawarsa dan blueprint, menggalas kepimpinan negara, dan kita pastikan ini masa untuk kita merubah sistem kepimpinan negara. PRU 15 kita akan merubah sistem. Tidak kiralah kerajaan atau pemanggang, hak rakyat untuk bangkit, untuk menjadi ahli parlimen dan DUN.